Selamat petang, salam sejahtera. Bongkar jangan tak bongkar, bongkar sampai turun deh. Biar semua orang tahu, jangan malu-malu. Hari ini Najib terkedu mendengar pendedahan luar biasa ini. Ramai orang gembira. Penyokong-penyokong Najib bersorak-sorai gembira. Kononnya gembira selepas Najib mengesahkan, memfailkan permohonan untuk dibantu oleh peguam di Raja UK. Ramai orang bersorak, tapi mereka lupa. Rupa-rupanya itu hanya baru permohonan kepada Mahkamah Persekutuan untuk peguam di Raja UK boleh mewakili Najib di dalam kes terakhir, rayuan terakhir, talian hayat terakhir Najib, untuk selamat daripada masuk terus ke penjara Sungai Buloh. Walau bagaimanapun sebenarnya Najib sudah pun dijatuhkan hukuman penjara 12 tahun, denda 210 juta. Ramai orang yang sudah lupa bahwa memang Najib sudah dijatuhkan hukuman. Cuma saja bezanya Najib special. Dia belum lagi masuk penjara, tetapi sedang menunggu rayuan. Ramai bersorak-sorak, tapi lupa. Rupa-rupanya di dalam sorak-sorai itu, Najib sebenarnya di dalam mulut buaya, mulut singa yang sedang mengaum, dan aku pikir Najib akan menangis pula. Rupa-rupanya kita sangka panas sehingga ke petang. Rupa-rupanya hujan di tengah hari. Aku pun terkejut dengan pendedahan ini. Rupa-rupanya Najib bakal berdepan satu lagi episode menyedihkan dalam hidupnya, kerana Mahkamah Persekutuan di Malaysia sudah mempunyai duluan tentang kes ataupun tentang permohonan mendapatkan peguam di Raja UK. Rupa-rupanya Mahkamah Persekutuan Malaysia pernah menolak permohonan untuk perayu diwakili oleh peguam di Raja UK. Mahkamah pernah tolak peguam di Raja UK wakili perayu. Persoalannya petang ini, ulasannya petang ini, bagaimana nasib Najib? Adakah duluan ini ataupun isu kes yang dahulu itu mempengaruhi Mahkamah Persekutuan untuk meluluskan permohonan untuk Najib mendapatkan khidmat peguam di Raja England. Permohonan peguam di Raja England atau Queen's Counsel QC Jonathan James Laidlaw untuk mewakili Datuk Seri Najib Razak tidak akan diluluskan secara otomatik. Ingat, ulang sekali lagi, share video ini, jangan kau skip. Share video ini biar semua orang tahu bahawa permohonan peguam di Raja UK untuk mewakili Datuk Seri Najib Tun Razak tidak akan diluluskan secara otomatik. Aku pun dok pikir dulu, apabila permohonan itu dibuat secara otomatik, dia layak mewakili Najib. Rupa-rupanya ini pendedahan luar biasa. Tidak diluluskan secara otomatik tanpa mengambil kira beberapa syarat. Jadi kalau begitu, ikuti terus share video ini, ikuti terus pendedahan kupasan ini untuk mengetahui apakah syarat untuk Najib dapat kelulusan diwakili oleh peguam di Raja itu. Walaupun betapa baik pun kelayakan peguam itu, dia ada syarat untuk di Malaysia. Ini kerana Petition Laidlaw memohon kepada mahkamah untuk diterima masuk sebagai peguam di Malaysia mengikut Seksyen 18 dalam kurungan 1 Akta Provision Undang-Undang 1976. 2 hari lalu 31 Mei perlu dirujuk kepada pelbagai pihak, beberapa pihak lain termasuk peguam negara dan majlis peguam. Seksyen 18 dalam kurungan 1 itu menyatakan, walau apapun apa-apa jua yang terkandung dalam akta ini, mahkamah boleh bagi maksud mana-mana satu kes
dan tertakluk kepada subsection yang berikut, menerima masuk seseorang untuk menjalankan amalan sebagai seorang peguam bela dan peguam cara yang lain. Jika dia seorang warga negara Malaysia atau seorang pemasdatin tetap di Malaysia, dia layak diterima masuk sebagai seorang peguam bela dan peguam cara Mahkamah Tinggi, dan tiada seorang pun boleh diterima masuk untuk menjalankan amalan sebagai peguam bela dan peguam cara di bawah subsection ini, melainkan jika pertama, bagi maksud kes yang tertentu itu dia mempunyai pada pendapat mahkamah kelayakan khas atau pengalaman daripada jenis yang tidak boleh didapati daripada kalangan peguam bela dan peguam cara di Malaysia, dan yang kedua, telah diarahkan oleh seorang peguam bela dan peguam cara di Malaysia. Beberapa section dalam 18 dalam kurungan 3 Akta Berkenaan mewajibkan mahkamah mengambil kira pandangan peguam negara, lembaga setiausaha majlis peguam dan jawatan kuasa peguam negeri di mana kausa atau perkara itu hendak didengar bagi mendengar bantahan mereka. Najib hanya mempunyai satu sahaja peluang untuk merayu terhadap sabitan hukuman penjara 12 tahun dan denda 210 juta oleh Mahkamah Tinggi Persekutuan, Mahkamah Tinggi Kuala Lumpur berhubung kes SRC International Sdn Bhd. Bagi perbicaraan pada Ogos, bekas Perdana Menteri mendapatkan khidmat laid law yang berpengkalan di United Kingdom untuk menjadi peguam utama dalam rayuannya. Mahkamah Persekutuan pada 29 April memaklumkan kedua-dua peguam Najib dan pihak pendakwaan bahawa ia akan mendengar rayuan itu selama 10 hari. Ahli Parlimen Pekan itu berkata dia terkilan dengan apa yang menurutnya kesilapan undang-undang yang dibuat oleh kedua-dua mahkamah dalam alasan penghakiman masing-masing menurut laporan itu. Menurut pasukan pembelaan bekas Presiden UMNO itu daripada Tuan Safi Co Tan Sri Muhammad Safi Abdullah, Ledlo dikatakan memiliki kelayakan khas, pengalaman dan kepakaran yang tidak ada dalam kalangan peguam di Malaysia untuk kes itu. Salah satu sebab permohonan Ledlo dinyatakan ialah akan melibatkan isu-isu serius, kompleks dan atau novel berkaitan beberapa cabang undang-undang jenayah dan sivil, amalan dan keterangan, hak perlembagaan perayu, pengendalian proceeding oleh pihak pendakwaan, dikasih kes jenayah oleh Mahkamah Perbicaraan dan pentadbiran sistem keadilan jenayah. Yang paling penting dalam isu pada petang ini, terima kasih kerana terus mengikutinya, karena inilah bahagian paling penting, yaitu mengikut rekod pada tahun 2006 sebuah syarikat tempatan cuba menggunakan perkhidmatan QC, iaitu peguam diraja England, iaitu Kerry Blair, yang dikenali secara profesional sebagai Kerry Booth, yang hadir di hadapan Mahkamah Persekutuan bagi pertikaian komersial yang berterusan. Booth juga merupakan isteri kepada bekas Perdana Menteri Britain Tony Blair. Badan-badan institusi seperti Jabatan Peguam Negara, Majlis Peguam Malaysia dan Jawatan Kuasa Peguam Kuala Lumpur kemudian mengambil pendirian bersatu untuk menentang permohonan Booth. Walaupun mahkamah mengiktiraf kelayakan Booth sebagai QC terkemuka yang mengkhusus dalam Undang-Undang Awam, Pentadbiran dan Undang-Undang Komersial, mahkamah juga bertanya bagaimana Booth akan dapat membantu dalam kes itu kerana dia tidak terlibat semasa peringkat perbicaraan. Mahkamah juga menyatakan bahawa adalah tidak benar bahawa tiada peguam bela dan peguam cara tempatan yang berkualiti dan dalam kalangan 12,000 daripada mereka di Malaysia yang mempunyai kelayakan dan pengalaman yang sama. Dalam keputusan sebulat suara itu, Mahkamah Persekutuan menolak permohonan Booth dengan menyatakan bahawa Booth tidak menunjukkan dia mempunyai kelayakan dan pengalaman khas yang tidak terdapat
dalam kalangan peguam bela dan peguam cara di Malaysia. Rayuan Najib berhubung kes SRC di Mahkamah Persekutuan ini akan menjadi rayuan terakhir yang boleh diteruskan bekas Perdana Menteri itu. Bekas Perdana Menteri pertama Malaysia yang diheret ke mahkamah memandangkan sabitannya di Mahkamah Tinggi dan Rayuan di Mahkamah Rayuan sebelum ini telah ditolak secara sebulat suara. Jika Mahkamah Persekutuan mengekalkan keputusan Najib, Mahkamah Tinggi dan Mahkamah Rayuan, Najib akan dihantar terus ke penjara. Sekian dulu ulasan untuk kali ini. Jangan lupa share video ini supaya semua orang tahu bahwa rupa-rupanya ini rahasia di sebalik QC Najib. Jumpa lagi, tinggalkan komen Anda. Bye-bye.